sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton? Dan selamat malam seram. Ya, geng Momok KC kembali bersama dengan anda dalam rancangan Malam Seram. Lebih kurang dah 4 hari saya tak live Ini kerana saya sangat-sangat sibuk untuk acara Malam Seram Lagi Seram di Esplanade, dan saya harus juga berikan tumpuan 100% lah kepada acara ini sebab ini adalah baby saya yang pertama. Baby tau. Saya diberi peluang. Sebelum ni Esplanade juga ada beri saya peluang kan. Sebelum ni Esplanade beri KC peluang untuk kendalikan Malam Seram. Tapi ini di foyer, di concourse mereka, untuk acara lebih terbuka pada umum. Dan selepas lebih kurang 3 tahun saya buat acara tersebut, saya diberi peluang untuk melakukan acara ticketed di dalam teater dengan ada set design, ada sound man dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat-sangat teruja. Maka itu saya harus berikan tumpuan kepada rancangan yang setahun tu mungkin tak sekali lah Tapi walau bagaimanapun, terima kasih. Saya ada upload post, sedikit update lah. Saya memang sangat sibuk. Yang upload tu semua adalah isteri saya lah. Beliau banyak sangatlah membantu saya menjadi saya punya orang kuat kan. Dia, ni kena ambil video ni nak tu. Saya kata boleh. Sebab saya harus beri tumpuan kepada kelancaran penceritaan, khususnya pada programming lah. Jadi pada yang datang, acara yang pertama, terima kasih. Sekarang ni baru saja selesai acara kedua dan ketiga pada hari ini. Sebab tadi pukul pukul 8 malam kita mula. 8 malam sampai 10.30 untuk hari ini, hari yang terakhir acara yang pertama ataupun yang ketiga. Kemudian 10.30 sampai pukul 9.30 sampai pukul 10.30 berehat. 10.30 sampai 12.30 malam acara yang ketiga yang terakhir. Jadi terima kasih pada yang dah beli tiket, dapatkan menonton Malam Seram Lagi Seram. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Esplanade lah yang telah pun sudi berikan KC peluang. Dan khususnya juga terima kasih kepada tim Mirza Fai yang telah pun menyiapkan beg istimewa. Ini sumbangan daripada tim Mirza Fai, iaitu beg Malam Seram, limited edition, limited stock. Telah pun diberikan kepada geng Momok yang hadir menonton. Jadi daripada pihak tim Mirza Fai nak ucapkan terima kasih atas sokongan anda kepada tim Mirza Fai, pastinya kepada rancangan Malam Seram kan. Dan mungkin kalau dah dapat beg tu bolehlah post jangan lupa tag KC dan juga boleh tag tim Mirza Fai. Seperti biasa, setiap hari Sabtu rancangan Malam Seram dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh Top Agent Hartanah, HDB, Rumah Privat, Ejen Hartanah, tim Mirza Fai yang telah pun memenangi bukan satu tapi daripada 12. Mereka dah pernah menang Top Agent 9 kali Pegasus Award. Anda dapat lihat inilah piala-piala mereka dan juga sokongan yang anda berikan kepada tim Mirza Fai. Jadi jangan lupa untuk hubungi mereka 8333 8555 8383 2145 8333 8555 8383 2145 untuk hubungi Mirza Subari ataupun Fai Muni bagi mendapatkan khidmat jual beli hartanah bersama dengan tim Mirza Fai. Baik, KC akan mulakan dengan kisah yang pertama KC nak bacakan. Tapi sebelum tu terima kasih sekali lagi pada yang sokong kan rancangan Malam Seram. Kisah pertama yang KC nak bacakan pada tengah malam ini agak penat tapi itulah gangho untuk geng Momok.
Main-main ni. Ini geng momok support KC, Masya Allah. Saya rasa bersyukur sangat lah sokongan anda berikan. Kata orang ni sokongan padu. Padu meletup daripada tim daripada geng momok khususnya. Okey, kisah pertama KC nak bacakan pada tengah malam ini. Ini datang daripada Nora. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Nora, berasal daripada Bedok North. Saya suka sangat mendengar rancangan KC. Kadang-kadang ni bila dengar nak pada waktu malam kan, saya dengar bila suami dah tidur, anak-anak dah tidur. Nanti saya duduklah kat ruang tamu sambil scroll phone tu, sambil tu saya dengar cerita KC. Nanti rasa-rasanya macam saya ni bukan dengar sorang-sorang tu KC. I'm serious. So ada satu waktu tu, saya tengah dengar rancangan KC. Saya dengar melalui iPad. So saya letaklah iPad saya atas meja dan saya aku nak buat kopi lah. Saya pun pergi dapur lah. Nak dengar rancangan KC, takut mengantuk, buatlah kopi. So bila saya pergi ke dapur, mana juga okey. Katanya bila saya masuk nak pergi ke dapur untuk buat minuman, mula-mula suara KC ni taklah kuat sangat sebab saya pun tak nak mengganggu suami dan anak-anak yang tengah tidur. Yelah, kalau tahu-tahu KC main efek orang mengilai ke, mau tak terbangun anak dengan suami saya. So saya buka perlahan KC. Tiba-tiba saya tengah bancur bancur kopi ni, suara KC makin kuat. Dan saya rasa maksimum volume dekat iPad saya. Saya pun memandanglah daripada dapur tu, saya boleh tengok kat ruang tamu yang ada meja yang saya letakkan saya punya iPad. So saya menjenguk. Ingatkan suami yang nak gurau-gurau dengan saya. Tak ada orang ke si? Langsung tak ada orang. Okey, tak apalah. Angkat kopi, taruh depan, pergi dekat volume button saya tekan. Memang pun volume saya maksimum. Okey. Kemungkinan ada masalah teknikal. Kemungkinan. So saya pun minum kopi sambil dengar. Tiba-tiba bulu roma boleh meremang pula. Kata orang KC, kalau tiba-tiba kita sorang-sorang rasa meremang bulu roma, dah lah, stop dengar. Saya pun perlahankan suara audio. Saya perlahankan suara audio dan saya pun lock saya punya iPad, saudara. Dan iPad saya letak atas meja. Saya masuk ke dalam bilik nak tidur. Tengok suami memang sedap dia tidur. Tengah baring ni, tiba-tiba suara KC. Phone aku ke? Saya angkat phone yang ada dekat tepi katil. Angkat, tengok. Phone aku tak ada KC pun. iPad aku tak. KC bila saya tengok memang betul KC. Saya pergi dekat meja buka, iPad saya on, muka KC tengah bercerita. Allahu Akbar. Engkau? Saya apa lagi? Terus tekan power button dengan volume button. Saya nak shut down, nak matikan, turn off saya punya iPad. Dah tu iPad tu saya angkat, saya letak tepi katil. Kalau dia on lagi, saya sebelah KC. Itulah satu peristiwa pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Sampai ke hari ini, dia pun ikut dengar Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah daripada Nora. Nora dari mana kejap Nora dari Bedok North. Terima kasih Nora atas perkongsian dalam rancangan Malam Seram. Okey, yang ini saya nak kongsi pengalaman selanjutnya. Bagi yang baru masuk gelanggang, yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi KC sibuk pada minggu lepas kan. Sebab sibuklah kerja cari duit lebih untuk keluarga. Okey, yang ini saya terima daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan Rashford. Nama macam kenal je.
Casey jangan panggil, jangan sebut nama saya yang ada dekat email. Casey boleh panggil saya Rashford, GGMU. Oh boy. Katanya, saya nak berkongsi satu peristiwa. Pengalaman ini tak tahulah sama ada yang pernah kena ataupun tidak. Saya nak tanya dulu, pernah tak korang-korang semua, kalau korang naik taksi ataupun naik Grab, kadang-kadang korang terasa macam pemandu taksi ni ada someone else dalam taksi ataupun Grabnya. That is what exactly happened to me, kata Rashford. Oh, cakap orang putih, patutlah Rashford. So pada malam tu, saya naik taksi. Jadi saya tahan taksi tu pun berhenti. Sebelum saya masuk taksi, saya tak nampak orang pun. Saya nampak ada pemandu lah, ada driver. Tapi tempat duduk depan, saya pada masa tu mungkin tak perasan ke sih, sebab kita expect tak ada orang lah dalam taksi kan. So saya buka pintu taksi belakang, buka dah duduk, saya dah arahkan, okay uncle, Tampines. So masa tu saya daripada Yishun nak pergi ke Tampines pukul 11 malam. So this uncle, saya masuk tu, Yishun uncle. Uncle tu okay, Yishun which address, saya kasih lah. Tampines which address, dia kasih lah mungkin nombor blok dia kan, alamat dia. So uncle tu pun drive. And then tengah saya duduk ni, saya duduk betul-betul belakang passenger seat yang dekat depan. So masih tak nampak lah diorang kan, sebab saya masuk cakap dengan uncle, and then I tengok phone. Was I looking as was I looking katanya. Phone saya, sedang saya membilik-bilik ataupun tengok phone kan. And then saya nampak ada benda bergerak kat depan. Saya tengok depan, ada orang lah. Dalam hati saya steady je. Uncle ni ada passenger kat sebelah, bawa isteri ke, bawa kawan dia. Kemudian passenger kat belakang. Casey, correct me if I'm wrong, kata Rashford. Correct me if I'm wrong. Should we actually boleh ke kalau pemandu taksi tu memandu taksi dan dia bawa dia punya spouse, dia bawa dia punya isteri ke, anak dia ke, duduk sebelah? Boleh ataupun tidak? So saya rasa tak boleh kan, Casey. And then saya macam appalled. Kau cakap orang putih kencang, appalled lah. Saya tengok uncle ni, and then saya tengok orang depan buat bodoh lah. So saya terus main phone. Saya pun couldn't care less. Saya terus bermain phone saya dan teruskan perjalanan. So along the way saya rasa pelik pula. Sesuatu saya rasa macam out of place, sebab kedua-duanya tak bercakap pun. Oh, mungkin nak respect saya sebagai seorang penumpang yang membayar duit taksi tu kan. Maybe dia tak nak ganggu, jadi dia diam. Okay lah, fair enough. All the way terus. And then Casey finally dah sampai. Bila dah sampai tu, saya arahkan lah. Dia tanya turn left or right. Itu nak detail lah. Oh, left, right. Okay, I can stop in front uncle. Saya pun bayar duit taksi cash. At the same time, saya tengok seat depan, tak ada orang langsung, Casey. And ada satu point tu, saya pegang duit tapi saya tak lepaskan. Uncle tu panggil saya Aboy. Aboy. Saya terperanjat. Sorry uncle. Saya serahkan duit pada uncle. Uncle tu kasih duit bilin balik. Saya keluar dari taksi. Sampaikan saya keluar tu terus tengok depan, tempat duduk depan. Bila saya tengok tempat duduk depan, saya kena bungkuk lah tengok. Saya nak pastikan. Saya bungkuk tengok. Uncle tu pula tengah tengok tingkap yang mana ada passenger seat tu. Dia tengok tingkap, saya tengok dia tingkap. Sama-sama tengok tingkap. Kemudian dia turunkan tingkap, dia angkat tangan, dia bye-bye. Bye-bye. Saya pun lambai uncle. Dan uncle tu pun terus berlalu pergi. Casey, that was my first time. Itu adalah kali pertama dalam hidup saya nampak hantu. Walaupun tak nampak muka, but saya tahu saya nampak ada orang tengah duduk kat depan. Mana orang tu menghilang? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia. Terima kasih perkongsian kisah yang menarik. Terima kasih banyak. Dan kita teruskan kisah selanjutnya. Ini daripada pengirim dari siapa kejap tadi saya dah tepi kan. Kadang-kadang itulah kan. Okey.
Kita daripada Singapura kita terus pergi ke Jerantut. Oh, Jerantut tu dekat mana? Mungkin kalau geng Momok boleh tinggalkan komen di mana terletaknya Jerantut. Ya, saya cuba tengok sementara tunggu komen anda, saya cuba buat research jap Jerantut. Jerantut terletak di ramai dah komen Terima kasih. Kisah berlaku di Jerantut. Jerantut ramai kata dekat Pahang ke si Pahang. Jerantut distrik Pahang. Dia kata the largest district di Pahang, tapi kawasan yang sangat besar dan luas di Pahang dikenali sebagai Jerantut. Dan daripada gambar-gambar Google yang saya tengok adalah tempat tarikan pelancong, ada gua gua kota apa ni? Gua kota Gelang, tak tahulah. Ada gua dan kemudian ada juga sungai yang sangat besar. Ada kompleks galeri Mat Kilau, Pulau Tawar. Ada flora dan fauna yang sangat luas. Rasa-rasanya Pahang ni popular lah dengan hutan negara yang pernah saya kongsi beberapa kali kan, hutan negara. Okey. Jadi pengalaman ini datang daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan namanya Saifuddin namanya, betul? Saifuddin. Okey. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Saya Saifuddin berasal daripada Jerantut. Ceteka CER Ceteka. Jerantut tu dekat mana? Dah tahu dah, Pahang. Okey. Kata Saifuddin, kejadian seram ini berlaku ketika isteri saya suruh dia keluar pergi ke kereta ambil barang saya. Saya pun cakap lah pada wife, kata, sayang, boleh tolong keluar kejap tak? Ambilkan abang punya barang dekat luar. So isteri saya pun keluar. Sebab masa tu saya tengah buat something. Jadi isteri saya nampak, okey bang, isteri pun keluar. Kereta saya park betul-betul depan rumah. Bila isteri keluar ambil barang, saya masih tengah buat barang saya ni lah. Dalam hati saya, mana pula beg saya tak sampai-sampai ni. Beg tak sampai-sampai, saya pun berteriak, sayang dah belum? Mana beg abang? Saya panggil isteri saya. Kemudian saya dengar bunyi tung 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 tung. Sayang, saya toleh nampak isteri saya lari ke si. Lari masuk ke dalam bilik. Kenapa dengan awak ni, sayang? Abang. Isteri saya macam tak boleh berfikir. Dia panggil nama saya beberapa kali. Isteri panggil abang lah. Abang. Bawa mengucap sayang. Bawa mengucap. Sayang, bawa bertenang. Bawa mengucap. Abang. Apa dia? Kenapa? Kemudian, Siapa tu? Siapa apa? Dalam kereta bang. Saya keluar kisi. Isteri masih belum dapat tenangkan diri. Saya keluar pergi dekat depan rumah. Daripada pintu nampak kereta saya. Saya pun takut juga. Tapi nak tahu kisi apa yang isteri saya nampak. Perompak ke hantu? So sampai dekat depan pintu, saya pun tengok kat dalam kereta. Mana ada orang? Kemudian kisi, saya pun masuk balik dalam bilik. Alangkah terperanjatnya, setibanya saya dalam bilik, saya ternampak isteri saya. Saya ternampak isteri saya tengah duduk dekat atas katil sambil bermain rambut dengan tercungap-cungap nafas dia. Sedang duduk dan tersenyum. Contoh. Sayang. Kenapa ni sayang? Sayang. Saudara para penonton Malam Seram, kata Saifuddin, tiba-tiba isteri saya
terpekik kuat. Dia pekik kuat. Kedebum. Pingsan dekat atas katil. Sayang. Malam tu saya dengan isteri saja ada dalam rumah. Saya terpaksa call ayah saya dan dapatkan penjelasan apa yang perlu saya buat. Ayah kata dia akan datang segera. Ayah sampai ke si. Nasib baiklah rumah tak jauh. Dalam masa setengah jam, 30 minit, ayah saya sampai dekat rumah saya. Isteri masih terbaring, masih bernafas, dapat lihat dada dia kembang kempis. Dada dia kembang kempis. Melihat isteri bernafas, saya rasa lega, tapi rasa bimbang apa yang terjadi pada isteri. Dipendekkan cerita, isteri dirawat oleh ayah saya sendiri. Ayah kandung merawat isteri. Selepas ayah kandung suruh saya sapu air yang dibacakan ke wajah isteri dan titiskan pada mulutnya, isteri saya mula terbatuk-batuk. Buka mata, seolah-olah dalam keadaan lost. Tak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dia buka mata, dia nampak saya, dia nampak ayah saya dengan ibu saya. Dia kata, Ayah, Ibu, buat apa dekat sini? Saya dengan segera menjelaskan kepada isteri apa yang berlaku awal tadi. Setelah isteri dapat tenangkan diri, barulah saya tanya. Dan menurut isteri, apa yang dia ingat last, dia masuk bilik dan lepas tu dia tak tahu apa terjadi. Tapi katanya sebelum tu, bila abang suruh saya, maknanya saya suruh isteri saya pergi ke kereta ambil barang, iaitu ambil beg saya. Isteri saya cakap dekat tempat duduk belakang, dia nampak ada orang tengah duduk hitam, rambut panjang, mata terbeliak, tengah senyum. Itu buat isteri saya tersentak dan mungkin lemah semangat dia dan lari ke dalam bilik mencari saya sebelum dia berkelakuan pelik. Alhamdulillah Casey, isteri saya cuma kena ganggu pada tu malam saja. Kemungkinan benda tu telah pun singgah. Setiap malam sebelum tidur, ayah nasihatkan supaya sama-sama membaca Al-Fatihah dan juga membaca ayat kursi supaya benda tu tidak mengganggu kita ketika kita tidur ataupun dalam mimpi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara, itu dia kisah yang dibacakan awal tadi dalam rancangan Malam Seram. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu Malam Seram dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh #Team Mirzafai. Jangan lupa, kalau anda ingin dapatkan khidmat jual beli hartanah, anda bolehlah dapatkan Team Mirzafai yang telah pun memenangi bukan satu tapi banyak sangat-sangat anugerah yang dibawa pulang yang pernah dimenangi oleh Team Mirzafai. Kalau awak tengok dalam gambar ni, ini antaranya first, tempat pertama, tempat ketiga, tempat kedua. Dan mereka masing-masing sekumpulan iaitu Tim Mirzafai ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang telah pun mendapatkan khidmat daripada Tim Mirzafai. Baik, Casey akan bacakan satu lagi kisah dan selepas ni kita akan sambung mendengar tip jual beli hartanah daripada Tim Mirzafai. Yang ini yang pendek sajalah. Saya nak bacakan daripada pengirim kita yang bernama apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sebut nama saya yang ada dekat alamat email Casey. Tapi Casey bolehlah panggil saya Didi. Kata Didi, saya berasal dari Johor. Email yang saya hantar, keberapa yang saya kirimkan pada Casey, kalau tak silap sudah 7 kali. 7 kali saya rasanya kirimkan pada Casey. Harap Casey bacalah kisah saya buat para penonton dan pendengar Malam Seram. Ya, terima kasih saya ucapkan kerana sudi membaca email saya, kata Didi. Terima kasih juga pada Didi yang sudi kirimkan email kepada Casey. Jom.
Kejadian ini berlaku pada awal tahun sebelum PKP Malaysia. PKP ni adalah kawalan pergerakan lah. Perintah Kawalan Pergerakan. Movement Control Order dulu kan, time COVID. Jauhkanlah daripada benda ni berulang lagi. Memang payah. Nak beraya payah, nak keluar pergi kedai payah, nak kerja payah, anak-anak sekolah kita kena work from home, anak-anak home based learning. Bak kata orang, they are trying to test my patience. Jadi masa tu PKP kan, masa tu dah dengar desas-desus Malaysia akan lockdown. Jadi pada petang hari kejadian, saya dan ibu saya keluar untuk membeli sedikit barang dapur di pasar raya berdekatan. Kami keluar sekitar 4 lebih petang macam tu lah. Tapi disebabkan ramai orang buat panic buying, so memang penuh lah pasar raya. Pergi sana, alamak, beratur panjang ke si. Kami sampai di rumah lebih kurang 7 suku. Bayangkan, kita keluar beli barang dapur pukul 4. Niat beli barang dapur je. Keluar pukul 4, balik rumah 7 suku. Dah masuk maghrib pun. Kebetulan masa kami balik tu, lampu luar rumah saya ni memang tidak dihidupkan lah. Lampu tu padam. Jadi agak gelap lah pada masa tu kan. Kalau ada orang kat rumah, dia akan buka lampu. Tapi oleh kerana kita keluar pukul 4, balik malam, lampu tak on, jadi gelap lah depan rumah. Kebetulan masa katanya ibu saya turun dahulu dari kereta. Dan bila ibu turun dari kereta tu, ibu nak buka pagar lah. Rumah kami ni pagar dia bukan automatik, pagar manual KC. Ibu keluar daripada kereta nak buka pagar. Saya pun masuklah parking. Turun dari kereta dan terus bantu ibu saya ambil untuk angkat barang-barang daripada belakang, iaitu daripada belakang boot kereta untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Saya duduk di rumah teres. Jadi rumah jiran memang sebelah je KC. Sebelah je. Dan rumah kami hanya dipisahkan dengan jaring pemisah yang warna hijau, yang jaring-jaring warna hijau tu. So bolehlah nampak jelas apa yang ada dekat rumah sebelah, rumah jiran. Tiba-tiba sebelum masuk ke dalam rumah, ibu saya berhenti di depan pintu memandang ke rumah jiran sebelah. Angah. Saya adalah anak kedua. Ibu memanggil saya Angah. Dia kata, Angah. Apa tu? Angah, sini cepat. Tengok, apa tu? Ibu bertanya kepada saya sambil memuncungkan bibirnya. Ibu tak berani ke si nak tunjuk? Macam cover line lah. Apa tu? Kan kadang-kadang nak tunjuk barang kunci mana? Apa tu? Sambil memuncungkan bibirnya, menunjuk ke arah sesuatu di rumah jiran sebelah, sebab tangan penuh dengan barang. Tangan penuh dengan barang. Patutlah. Saya pun tengok ibu sedang menunjuk-nunjuk macam tu. Saya pun toleh. Alangkah terkejutnya saya apabila terpandang rumah jiran sebelah susuk tubuh seorang perempuan berambut panjang. Panjang ke si rambut dia? Yang menyeramkan tu, bila nampak rambut panjang dah tu. Satu hal lagi, baju putih. Sama macam ramai orang gambarkan, rambut panjang, baju putih. Sebabnya itulah yang saya nampak. Di sebelah tiang rumah jiran sebelah membelakangkan kami. Sebelum sempat saya berkata apa-apa, ibu saya terlebih dahulu berlari masuk ke dalam rumah. Saya pun apa lagi ke si, selepas saya tengok, kau tengok aku masuk dulu. Dalam hati saya, ibu saya ni kurang asam. Dia lari masuk ke dalam rumah. Hampir juga terlanggar pintu sliding rumah masa nak masuk tu ke si. Sebab masing-masing takut berebut nak masuk dalam rumah. Jantung saya macam nak gugur dibuatnya. Tak pernah nampak dekat-dekat depan mata. Kali ni memang dekat KC dia muncul. Serius boleh nampak. Dekat tiang tu macam ada bentuk lah. Nampak macam ada rambut dan nampak putih. Jadi saya rasa rambut panjang, baju putih. Masa tu dah takut lah. Memang sangat takut-takut. Dan bayangkan tapi macam tak boleh proses lagi lah benda tu yang kami nampak depan mata. Saya panggil adik saya. Dalam adik-beradik saya ni ada yang special sikit. Ada yang boleh nampak makhluk-makhluk halus.
So saya suruhlah adik saya keluar. Adik sini kejap dik, adik sini kejap. Konon buat tak tahulah kan. Dan sampai kat depan tu baru saya cakap, kenapa saya panggil dia dekat depan? Untuk dia jengah apa sebenarnya yang saya dengan ibu nampak tadi. Tapi bila adik saya keluar, benda tu hilang ke si? Saya bisik kat telinga kata, adik jangan tulis sekarang. Nanti bila adik keluar satu langkah aja, adik tengok rumah jiran sebelah, rumah jiran kiri. Adik pandang rumah jiran sebelah kiri. Dekat tu ada tiang. Adik tengok kat situ ada satu susuk tubuh. Adik pergi tengok, adik nampak ke tak? Jadi adik pun keluar. Bila adik keluar, adik toleh tengok kata, bang mana bang? Bang salah, kak mana kak? Kak mana kak? Tu tak ada. Adik saya kata tak ada. Pelik pula. Dalam masa 30 saat macam tu, benda tu boleh hilang. Jadi selepas tu ibu muncul. Setelah ibu letak barang-barang pasar tu dekat dapur, ibu pun muncul. Dan ibu nak sedapkan hati. Dia kata, tak ada apalah kot, mungkin dah malam kan. Malam macam-macam lah mata kita ni. Nenek Shima lah ibu rasa. Nenek Shima adalah makcik jiran sebelah lah, nenek mereka. Agaknya macam kita tak? Ataupun tengah tunggu anak-anak dia balik. Mungkin dia dirilah kat depan tu. Dia punya husnuzon ke si mak saya kata tak apa-apa, Nenek Shima. Saya pun kata kat ibu, sejak bila pula Nenek Shima ni free hair bu? Orang tua tu walaupun nak keluar sekejap, pergi depan rumah, nak bercocok tanam, nak gardening pun dia pakai serkup. Yang ini free hair ke main sampai ke bawah? Nenek takkanlah tak ikut keluarga dia keluar malam-malam, sorang-sorang kat rumah. Casey, ibu saya terdiam. Dalam hati ibu saya mungkin dalam hati ibu dia aku dah cakap Nenek Shima je lah. Yang kau nak pergi dengan aku, kenapa? Budak ni kau ajar betul lah. Meremang ke si. Bila saya ingat balik, bila ibu cakap, Angah, sini. Apa? Tu tengok. Tu. Apa tu? Ibu lari masuk dalam rumah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar Casey dan ke semua geng momok? Okey Casey, pertama sekali Fai ingin mengucapkan kepada Casey tahniah kerana telah menjayakan 3 show di Esplanade. 3 show malam seram lagi seram pada semalam hari Khamis dan juga malam tadi hari Jumaat lah. So congrats. It's a full turnout. Casey baru buka jualan tiket dia, kejap dia dah habis so kepada geng momok, kalau you are invited to Esplanade to do this type of show, dah kirakan you are very good with it lah. Tahniah Casey kepada geng momok yang datang support Casey, terima kasih banyak-banyak. Casey, so pada malam ini Fai akan berkongsi satu topik. Macam biasa Casey Fai akan kongsi satu topik hartanah. Fai berjumpa dengan satu owner ni Casey dia duduk di kondo di Tampines. So dia tanya kepada Fai, Fai, kalau saya jual kondo saya ni, apa pilihan yang saya ada? Maksudnya apa yang dia boleh beli, apa yang dia tak boleh beli. So Fai terangkan, kalau dia menjual kondo dia sekarang Casey kalau dia hendak membeli another private property, dia nak beli another kondo ke another landed property, itu tak ada masalah Casey. Dia boleh straight away jual dia punya kondo, dia beli lagi satu private property, memang tak ada masalah, no issue. Tapi kalau owner ni dia nak jual dia punya kondo, dia hendak membeli HDB, boleh, memang boleh. Tapi dia jual kondo dia nak kena sewa mana-mana dulu untuk tempoh 15 bulan, ataupun dia tinggal mana-mana dulu untuk tempoh 15 bulan, baru dia boleh beli HDB. This is a new regulation. Pemerintah they came out with this regulation to control the price of house in Singapore. So sebab tu no choice. This is apa yang government kata is a temporary cooling measure, tapi kita tak tahu sampai bila. So kalau ada private property owner yang ada ura-ura you nak jual dia punya kondo, you nak jual dia punya landed property, you nak beli HDB, boleh, tapi you tunggu 15 bulan. Or the other option, kalau you dah umur 55 tahun ke atas,
you boleh beli HDB. Okay, kalau you umur 55 tahun ke atas, you nak jual limit kondo, you boleh beli HDB 4 bilik, 3 bilik, boleh, tak ada masalah. Okay, so the other option, kalau you nak beli BTO pula bagaimana? Okay, kalau you nak beli BTO, if you are eligible for another BTO, you boleh beli, tapi you nak kena tunggu masa 30 bulan baru you boleh beli BTO. Okay, maksudnya you jual rumah kondo you ataupun you blended you tunggu 30 bulan, lepas tu you beli BTO. Okay, ataupun you nak beli HDB menggunakan HDB loan, boleh juga if you are entitled to, tapi you kena tunggu 30 bulan. Okay, sama juga. Okay, so ramai yang private property owner tinggal di kondo ataupun landed bertanya kepada Fai, okay Fai, how's the market now for private property? Okay, so apa yang Fai boleh mengatakan yang private property ni harga dia tengah tinggi Casey Okay, masih tengah tinggi. Okay, buat masa sekarang kalau you talking about HDB rumah besar-besar macam 5 bilik executive, okay, there are certain places yang harga rumah dia ada maintain ataupun ada turun sikit. Okay, there are some places. Okay, so kepada private property owner yang duduk di kondo ataupun landed yang you tak tahu apa you punya pilihan, you tak tahu whether apa yang you boleh beli. Okay, you telefon Fai Mirza dulu. Okay, you contact us dulu. We will come down and meet you up. Okay, from there we will see what are the options that you have. Okay, so buat geng momok di luar sana, cara Mirza dengan Fai, dengan tim kita bekerja, we are very straightforward lah. Okay, kalau boleh kita cakap boleh. Okay, kalau tak boleh, we will tell you what are the options that you have. Okay, and kenapa you boleh kena buat tu, kenapa you kena buat ni. Okay, so cara kita kerja is very straightforward. There is no hidden fee. Tak ada apa-apa yang hidden. Okay, apa yang kita tahu, all we will let you know. We will give you the option. Kita akan kasih pilihan. Okay, so depend on the house owner, mana pilihan yang you nak pilih. Right? Okay, kepada geng momok, okay, terima kasih kerana banyak menyokong Fai dengan Mirza, dengan kita punya team selama ini. Okay, Casey. Itu saja yang Fai nak share pada malam ini. Okay, you have a good rest. Kepada geng momok di luar sana, have a good weekend. Okay, kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih kepada tim Mirza Fai yang telah pun berkongsi tip jual beli hartanah. Dan kepada anda sekali lagi jangan lupa kalau nak dapatkan khidmat ejen hartanah yang bertauliah yang telah pun menang banyak anugerah, anda boleh calling tim Mirza Fai. Anda boleh hubungi 83832145 iaitu Mirza Subari ataupun 83338555 ataupun anda boleh telefon Fai Muni. Jadi dalam kumpulan tim Mirza Fai ni ada 5 orang lah. Ada Mirza, ada Fai, ada Elfi, ada Amir, ada Leha. Jadi 5 orang ni akan gigih membantu anda. Dan sebenarnya awak boleh telefon kalau anda merupakan pemilik hartanah ataupun anda nak beli hartanah. You can just call, tak ada charges, tak ada apa-apa kena bayar ke, dan tak adalah anda kena paksa terus menjual rumah. Untuk tanya dulu, sebab ini adalah satu lifetime commitment kan, yang anda akan commit, anda akan duduk dalam rumah tu paling-paling 5 tahun. Jadi anda boleh telefon, tanyalah berapa duit kena bayar, berapa keuntungan, especially kalau anda ada rumah BTO. Baik anda jual rumah untuk meraih pendapatan dari situ, beli satu lagi rumah dan beli rumah yang lebih besar. Mungkin anda boleh hubungi mereka untuk dapatkan nasihat secara percuma. So rasanya praktikal lah untuk jual rumah, untuk upgrade mungkin daripada rumah HDB nak pergi ke kondominium. Why not? Jadi hubungilah tim Mirza Fai. Baik, saya akan bacakan lagi beberapa cerita sebelum saya akhiri Malam Seram. Dan terima kasih sekali lagi pada yang support Malam Seram. Terima kasih sekali lagi pada yang datang ke acara Malam Seram Lagi Seram. InsyaAllah nanti saya akan share lah video. Kalau berkesempatan tu anda boleh tonton, bukan video tapi gambar-gambar yang sempat saya petik. Tapi di sini saya adalah beberapa gambar yang saya nak share dengan anda. Dan tak banyak lah sebenarnya. Ini pun gambar saya ambil pun random kan, sebab saya memang tengah sibuk untuk menguruskan acara Malam Seram Lagi Seram. Jadi ini antara gambar yang Casey nak share dengan geng momok semua. Sekejap saya nak upload sikit gambar je, jadi anda boleh nampak lah. Ini dia. So ini gambarnya dalam masa 24 jam semua telah pun sold out lah. Terima kasih kerana mendapatkan tiket acara Malam Seram Lagi Seram. Rasa sangat bersyukur dengan sokongan yang ditunjukkan, sokongan padu oleh geng momok.
Jadi selepas tu gambar selanjutnya ni aja, ada 2 gambar. Ni satu lagi. So ini saya tengah buat persiapan lah. Ini konsol saya. Saya duduk sini, saya ada 2 laptop. Satu laptop untuk screen vertical dan nampak kat belakang tu. Satu laptop untuk the main screen kat depan macam panggung wayang. Dan saya jaga audio, ya, untuk sound effect, microphone, untuk main saya punya vocal effect. Saya jaga visual, saya kena baca cerita, saya kena buat macam-macam sambil jaga kamera. Ya, saya ada pasang 3 kamera. Dan basically saya kena hafal program tu, the flow, ni keluar pukul berapa, ni masuk pukul berapa. So sebab tu saya macam okay, I need to have a lot of concentration. Saya tak boleh malam boleh pergi sini. Memang tak boleh, susah saya nak buat macam tu. Jadi terima kasih pada yang datang. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain, saya cuba tengok kalau ada gambar lain tak. Mungkin kita bolehlah buat satu lagi round InsyaAllah, ya, kalau ada peluang dan kesempatan. Baik, gambar, mana gambar lagi? Sekejap saya tengok kalau ada gambar lagi kat sini. Boleh kasi share. Ini dia. Okay. So ada foto yang kasi nak share. Tadi ada, sekarang hilang lah pula. Entahlah. Okay, tak apa. Mungkin saya tengok kalau ada video. Under video, Bismillah. Kasih saya sedikit masa untuk tengok kalau ada video. Video pun tak ada, gambar pun tak ada. Jadi itulah antara yang boleh Casey share lah. Mohon maaf. Dan kita teruskan kisah dalam rancangan Malam Seram. Jangan lupa kalau ada kisah seram, anda boleh email kepada saya, casey@malamseram.com. Ya, boleh email pada casey@malamseram.com untuk berkongsi pengalaman kisah seram dalam rancangan Malam Seram. Lagi seram, jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, pengalaman tadi kisah daripada pengirim bernama Didi, saya dah bacakan. Yang ini datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Casey boleh panggil Abang Luk. Abang Luk, L-U-K, Abang Luk. Ya, mungkin nama penuh dia Lukman lah, Abang Luk. Kata Abang Luk, saya dah lama Casey nampak rancangan Casey dekat YouTube. Tapi masih belum peluang pada masa tu untuk tonton. Sebab rancangan Casey ni kadang-kadang sejam. Jadi saya pun pada satu hari ada masa lapang, saya dekat dalam workshop tengah repair kenderaan, saya pun buka lah rancangan Casey. Masa tu nak dekat musim raya, ketika bulan Ramadan. Jadi banyaklah orang hantar kereta dekat bengkel. Hantar kita kat bengkel untuk diservis kerana ramai juga nak balik kampung. So saya dengan seorang lagi saya punya pekerja berada dekat bengkel, kerja sampai lewat malam sebab nak habiskan kereta-kereta customer yang dah bertagak dekat depan bengkel saya. So tengah buat sambil tu dengar rancangan Casey. Jadi apa yang berlaku? Tiba-tiba saya dengar ada bunyi suara macam perempuan terpekik. Sekejap je. Lupa pula nak tukar saya punya skrin sekejap. Dah. Okay. Terdengar suara seperti ada perempuan terpekik. Saya yang tengah betulkan kenderaan terperanjat bila mendengar suara pekikan tersebut. Jadi saudara, saya pun bangun, carilah saya punya pekerja. Saya tanya, Mat, tadi bunyi apa tu? Kemudian pekerja saya kata, kau pun dengar? Ada orang pekik tadi. Siapa yang pekik? Masalahnya bengkel saya ni dekat kawasan yang mana situ memang dah tutup kedai-kedai, dah sunyi. Yang ada cuma bengkel saya yang buka Casey. Yang lain semua pukul 6 petang, 7 malam dah memang tutup dah. Saya ni overtime sebab nak habiskan kereta-kereta pelanggan saya. Jadi saya dengan pekerja saya bernama Mat, kita pun keluar daripada bengkel, tengok kiri kanan kalau-kalau tahu ada orang yang perlukan pertolongan. Dan Casey ternampak susuk tubuh dekat hujung parking. Dekat hujung parking nampak berdiri seorang perempuan, tengah berdiri dan rambut dia agak panjang lah. Berdiri dan nampak bahagian belakang dia. Saya pun tanya pekerja saya, kata, Mat, tu tak? Yang tu tak? Tak rasa kot.
Tengok dia macam okey je. Dan perempuan tu tengah diri seorang-seorang. Tiba-tiba Tiba-tiba walaupun perempuan tu jauh jauh tu dia tak cakap lah jarak berapa, tapi kata jauh. Perempuan tu jauh, nampak belakang saja. Saya dengan pekerja saya dengar suara perempuan tu. Masalahnya kalau orang tu jauh, suara dia macam ni. Yang ini suara dia dekat. Kemudian saya cakap dekat pekerja saya, Mat. Siapa nangis tu? Dialah. Kemudian saya kata, kalau dia, kenapa suara dia macam kat sebelah telinga je Saya dengan Mat mula tengok atas, bawah, kiri, kanan, tengah cari suara yang menangis. Casey, Mat kata, aku rasa dia. Dah. Masuk dalam, saya matikan rancangan Casey. Buka YouTube Casey. Buka YouTube, cari bacaan surah-surah suci. Bila saya main bacaan surah suci tu, suara dia makin lama makin malap, dan terus hilang. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih kiriman daripada pengirim yang berkongsi kisah awal tadi. Beliau ada bengkel kereta. Bagus Ini anda kira seorang pemilik bisnes yang sangat bertanggungjawab sampai overtime untuk habiskan kerja-kerja bengkel tu yang tertunggak. Jadi anda nak customer tu balik kampung. Best kalau di Malaysia ni balik kampung seronok tak? Sebab saya yang tak seronok balik kampung jam lah. Saya suka sebenarnya. Saya dulu adalah nenek saudara saya ke kampung kan. Tapi sekarang dia dah tak ada, dan kita pun dah jarang lah pergi ke kampung. Tapi ketika tu masih kecil, zaman kecil, naik kereta konvoi ramai-ramai, memang seronok lah. Kita biasalah, kita ni keluarga saya dulu tak ada kereta, tak ada kenderaan. Kita tumpang lah kereta saudara yang lain kan. Bila saudara berjumpa saudara, saudara buat apa tu? Seronok lah kan, ramai. Dan mungkin ada yang akan merancang untuk balik kampung lagi. InsyaAllah semoga dipermudah urusan dan perjalanan tu dengan selamat lah. Okey, cakap tentang kampung. Yang ini ada kiriman daripada pengirim kita yang bernama An-Nur. Namanya An-Nur. Assalamualaikum Qasim. Waalaikumsalam. Nama saya An-Nur. Saya nak berkongsi pengalaman ketika saya berada di rumah. Masa tu saya tak boleh solat sebab badan saya tak bersih. Kejadian berlaku pada waktu maghrib. Ibu saya di dalam bilik. Dalam rumah tu cuma saya dan ibu saja yang ada. Saya ada ayah dan seorang lagi kakak. Tapi seorang kakak. Kedua-dua betul lah. Sebab dia kata seorang lagi maknanya dia ada dua kakak. Tak. Dia ada seorang kakak dan ayah. Kedua-dua ayah dengan kakak saya tidak ada di rumah pada masa tu. So saya yang tak boleh solat duduklah kat ruang tamu. Rumah saya ni ada 2 ruang tamu. Besar apa? Rumah saya ada 2 ruang tamu dan rumah saya juga ada satu bilik yang kita sekeluarga memanggil bilik itu sebagai musollah. Siapa di rumah ada bilik khas untuk solat? Ataupun ada di antara, tak Kesi, saya solat kat bilik, kat ruang tamu, dan mana-manalah saya solat. Ataupun Kesi, ayah saya ni jadikan musollah. Rumah tu satu bilik kita jadi musollah. Dekat situlah ayah akan selepas solat berjemaah dengan keluarga akan sampaikan tazkirah, duduk beramai-ramai, atau kongsi sirah Nabi kan. Mungkin Jadi rumah beliau ni, kata An-Nur, ada musollah. Jadi ibu tengah solat dalam musollah, saya dekat ruang tamu pertama.
Musollah tu dekat ruang tamu yang kedua. Jadi daripada ruang tamu yang pertama, rumah saya kena jalan-jalan, dia ada satu ruang penghubung, iaitu ruang penghubung ruang tamu pertama dan ruang tamu kedua. Ruang tamu kedua situlah tempatnya bilik-bilik tidur kami dan juga musollah. So masa tu ibu tengah solat. Jadi ibu agak jauh lah daripada saya. Saya kat depan ni. Tiba-tiba saya nampak ibu saya dengan telekung putih ke si. Saya toleh. Kebetulan bila toleh je nampak ibu jalan masuk ke satu bilik dekat ruang tamu pertama. Ruang tamu pertama ni ada satu saja bilik. Dekat situ ibu saya lazimnya melakukan kerja-kerja yang dia suka buat, antaranya menjahit. Jadi bilik tu ada almari simpan barang, ada mesin menjahit ibu. Ibu masuk dalam bilik menjahit dengan telekung putih yang dia pakai untuk solat. Kemudian sedang saya tengok video dekat TikTok. Saya nampak ada satu video lucu yang saya memang dari tadi nak tunjukkan pada ibu saya lah. Saya tunggu. Ibu dah habis solat lah. Saya pun bangun. Bawa lah phone kan, bawa phone cari. Ibu. Saya panggil ibu saya. Ibu yang ada dalam bilik ni, bilik menjahit tu. Ibu. Kemudian saya nampak ibu saya tengah berdiri depan almari ke si. Ibu. Saya panggil ibu saya. Tiba-tiba dengar ke si suara ibu saya menyaut. Tapi suara dia bukan kat sini, suaranya kat situ. Apa? Bila saya toleh, suara ibu aku dekat ruang tamu kedua. Saya toleh balik tengok dalam bilik. Wanita, makhluk yang pakai telekung putih macam ibu saya dah tak ada ke si? Dengan segera saya terus pergi dekat ibu. Apa ibu? Apa dia? Nak tunjuk video TikTok yang saya nampak lucu tu tak jadi ke si? Ibu, tadi ada ibu pergi bilik menjahit tak? Apa pula lah, aku ni baru habis solat lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kan? Seram telekung tu ialah satu pakaian untuk dipakai kan, sebenarnya tutup aurat lah kan. Tak pakai telekung tak apa, tapi asalkan khususnya untuk kaum Hawa dan kaum Adam tak payah pakai telekung lah kaum Hawa khususnya kalau tutup aurat kan, pakaiannya walaupun tutup tapi tidaklah menonjol-nonjol sangat, boleh gunakan pakaian tu untuk solat kan. Ada orang kata ada orang cakap kalau nak tahu pakaian tu sesuai ataupun tidak, cuba tanya, boleh tak awak solat dengan pakaian ni? Maknanya kalau boleh solat, maknanya pakaian tu sesuai Baik, terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasalah, rancangan Malam Seram setiap ujung minggu dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh #Tim Mirza Fai, ejen hartanah, top ejen hartanah yang telah menang banyak anugerah. Jadi terima kasih pada yang telah pun mendapatkan khidmat Tim Mirza Fai. 8383-2145, 8333-8555. Okey, kisah tadi kita kembali ke Singapura ya, kembali ke Singapura. Ada mesej masuk okey. Daripada ni kejap ni dia baca, saya tik dulu. Kalau saya tak tik, masalahnya nanti saya terbaca lagi, kadang-kadang saya lupa. Okey. Daripada pengirim kita yang bernama Farishah namanya, Farishah. Assalamualaikum KC dan geng momok sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya ada ternampak, semalam tu bukan semalam-semalam sebab email ni dia kirimkan saya pada bulan Februari. Maknanya semalam tu semalam ketika bulan Februari. Awak jangan semalam bukan. Sebab email ni dah lama Farisha kirimkan. Minta maaf lah, memang saya banyak email sangat, jadi saya cuba Jadi semalam ni adalah bulan Februari punya semalam. Okey, katanya semalam
ketika saya sedang naik tangga nak balik rumah, saya terdengar suara perempuan menangis dekat tepi tangga. Kenapalah malam ni banyak cerita menangis So dari bawah tengah naik kan, satu langkah nak balik rumah ni, tiba-tiba dengar suara perempuan menangis. Saya tinggal tingkat 8. Rumah tingkat 8 balik naik tangga Saya tinggal tingkat 8 KC. Yes, I know right, naik tangga. Sebab masa tu saya tengah bersemangat nak bersenam. So I think seberapa banyak mungkin saya boleh burn calories, saya akan burn calories. So KC should try. Kau ajar kau kau asam. Maknanya KC should try burn calories lah Lepas tu dia ada emoticons ketawa sampai keluar air mata macam tu Terima kasih KC should try. Dalam baik kau selit daun. Okay, so saya naik tangga walaupun rumah tingkat 8, kerana masa tu saya tengah semangat nak berdiet nak kurangkan berat badan. Jadi saya naiklah tangga. KC should try. Hihihi. Ada emoticons menangis. Dan sedang naik tangga, mula-mula dengar suara perempuan menangis, tapi perlahan, makin lama makin kuat. Maknanya makin dekat dengan suara tangisan. Makin kuat kan. And then KC, apa yang berlaku, saya pun tengah naik tangga, saya cari-carilah mana suara menangis tadi. Mula-mula daripada bawah, dia tingkat 8 kan, contoh tingkat 8. So tingkat 1 tu, bawah tingkat 1 lah, tingkat 1 naik, tingkat 2 baru dengar orang nangis. Pelan. Makin tingkat 3 jadi kuat. Tingkat 3.5 lebih kuat. Tingkat 4 kuat. Dan kuatnya tu macam saya rasa dah boleh nampak dah dia. Tapi sampai tingkat 4 saya naik, saya tak nampak-nampak pun. Sampai kan saya stop and saya tengok dekat koridor, mana pergi suara perempuan yang menangis tadi. So mungkin dia dalam rumah. And then KC, what happened? Saya naik tangga lagi, suara yang kuat makin pelan. Makin lama makin pelan, makin jauh. Bila sampai tingkat 8, dekat tingkat rumah saya, sampai tingkat 8 rumah saya, suara tu dah jauh dah, tapi masih dengar. Contoh, suara tu dah jauh tapi masih dengar macam and then pasal kau nak nangis lah, sebab kau dah jauh kan. Saya pun jalan dekat koridor. Daripada tangga nak pergi ke unit rumah saya kena lalu depan 5 pintu rumah baru sampai my front door. So tengah jalan, kenapa masih jelas tapi jauh? Casey meremang bulu roma bila teringat Casey pernah cakap, sebenarnya kalau dekat tu dia jauh, kalau suara dia jauh maknanya dia dekat. Saya lari Casey. Nak exercise sangat kan. Dah lah penat naik tangga sampai tingkat 8. Sampai dekat koridor, belum sempat saya ni bernafas, saya kena lari dekat belakang. Hanya Allah saja yang tahu. Sampai depan pintu rumah, buka pintu ke si. Kemudian mak saya nampak saya tercungap-cungap. Mak saya pun marah. Dia kata, kau ni ada lip tak nak naik tangga? Kena marah dengan mak saya. Mak saya kalau tahu apa terjadi tadi, mesti dia takut. Saya diam je lah. Itulah pengalaman saya, Casey. Betul kan? Kalau kuat maknanya jauh. Kalau perlahan maknanya dekat. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Adakah betul lah ramai yang dekat kat sini? Betul ke sih? Kalau kuat maknanya gini, dekat, jauh. Okey, saya akan bacakan kisah yang terakhir, saudara, para penonton Malam Seram. Last cerita sebelum saya akhiri Malam Seram Horror Talk Show bukan sekadar cerita seram.
Kisah yang saya nak bacakan ni, pengalaman ni datang daripada pengirim kita yang berkongsi peristiwa seram ini berlaku. Sekejap saya cari mana wala dia punya kiriman. Is it this one? I don't know. Maybe this one. Okay. Yang ini daripada okay. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shannon. Ya, Shannon atau Shannon lah. S-H-A-N-O-N. Kalau bahasa Inggeris sebutannya Shannon. Kalau sebutan Melayu Shannon, ya. Shannon atau Shannon. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya memang gemar mendengar rancangan KC sambil saya membuat tesis saya. Kejadian ini ketika saya masih berada di sebuah asrama di sebuah universiti yang saya menuntut satu ketika dahulu. Saya ingat lagi, pada malam tu saya sedang membuat satu tesis berkenaan dengan sejarah orang Melayu di Malaysia ini. Dan sedang saya duduk, saya terperasan ada seorang pakcik yang sedang sapu-sapu pada malam tu. Dalam hati saya ni, ada pakcik lah, pakcik Melayu. By the way, saya ni bukan orang Melayu. Saya adalah orang Serani, kata Shannon. So, saya bangun daripada tempat duduk dan saya nak menghampiri pakcik tu, nak tanya kalau dia boleh kasihkan dia punya perspektif tentang sejarah Melayu dekat tanah Malaysia ni. Because he looks quite old dan rambut dia sangat putih dan dia sangat kurus dan terbungkuk sedang sapu pada malam tu. Mungkin dia ada pengalaman yang lebih baik. So I went to him dan saya pun cakap, "Pakcik, apa khabar?" Pakcik tu tengah sapu berhenti. Dan kemudian dia tengok saya, dia kata, "Khabar baik." Dan saya tanya, "Pakcik, minta maaf, boleh tak kalau saya tanya pakcik beberapa soalan tentang tanah Melayu Malaysia ni?" Dan pakcik tu kata, "Boleh." Dan saya pun mengajak pakcik tu berdiri dekat sebelah kiri kerana pakcik tu berada di tengah-tengah jalan. So pakcik tu pun berdiri dekat tepi. Saya kata, "Pakcik, okey." Saya pun cakap dengan pakcik tu. Katanya, saya kata, "Pakcik, boleh tak kalau saya rekod suara pakcik? Rekod suara je pakcik, bukan video." Boleh. Jadi saya pun keluarkan recorder and I recorded his voice, my voice. Dalam rakaman tu saya tanya soalan-soalan tentang tanah Melayu. First saya tanya, "Pakcik, nama siapa?" Dia kata, "Nama dia adalah..." Boleh baca tak? Sekejap okey. Casey rahsiakan nama dia. Nama dia adalah ini. Selamat tak baca. Nama sebenarnya adalah ini. You can use any other name but not this. Okey. Contohlah, nama pakcik ni adalah Rahman. Rahman. Nama pakcik adalah Rahman. Kemudian saya tanya, "Berapa usia pakcik?" Pakcik ni jawab apa? "Entahlah, pakcik pun tak ingat." Dia kata, "Entahlah, pakcik pun tak ingat," kata pakcik tu. Okey, saya cakap, "Pakcik, mungkin usia pakcik daripada saya tengok pakcik ni dalam 70-80 tahun?" Dia kata, "Tak tahu, pakcik pun tak ingat." Kemudian saya tanya lagi, "Okeylah, saya letak sini usia pakcik 80 lah, boleh?" Dia kata, "Entah, pakcik tak ingat umur pakcik." Okey. So to be honest, he looks like dia dalam 80 tahun, 80 lebih nak masuk 90. Maknanya dia very old dan kemungkinan besar dia tahu tentang pengalaman dia sejarah tanah Melayu. So saya mula tanya beberapa soalan, tanya and dalam masa 20 minit saya dah dapat apa yang saya nakkan daripada pakcik ni. And then so saya berterima kasih dekat dia. Saya pun hulurlah pakcik ni RM20. "Pakcik, ni ada duit sikit untuk pakcik beli makan." Maklumlah KC, that time saya pun seorang student, kerja part time, duit pun tak banyak. Kalau tak, mesti kasih lebih, kata Shannon. Very thoughtful lah. At least anda ada juga nak kasih kan. So pakcik tu pun ambil duit tu dan saya kembali ke tempat duduk saya untuk lakukan tesis saya. So saya pun duduk kan, dengar balik apa pakcik cakap tadi. Saya dengar balik recording tu. Bila nak dengar balik,
Tak ada sound ke si? Alamak, mana ni? Is this the right one? Saya tekan, suara saya tak ada, suara pakcik tak ada, dated time semua betul, tapi bunyi macam mana ni? Saya pun tengok, nak cari pakcik tu, nak tanya lagi, nak rekod boleh tak? Pakcik tu dah tak ada, Casey. Pakcik tu dah tak ada. Kata Shannon, I look left and right. Saya bangun dari tempat duduk, jalan-jalan-jalan, tengok kiri kanan. Saya jalan sampai dekat area laluan kereta tadi yang mana saya jumpa pakcik tu. Dah tak ada. Mana pakcik ni? And then, apa yang saya nampak? RM20 yang saya serahkan pada pakcik was on the floor in the middle of the road. Atas jalan. Duit RM20 saya kasih pakcik tu atas jalan ke si? Dekat atas jalan. Tiba-tiba bulu roma saya meremang. But what I can say, saya ingat beberapa pointers yang pakcik tu cakap. I still remember dia cakap. So saya ambil balik duit tu, masuk dalam poket, I return back to my seat, and with whatever saya ingat, saya masukkan dalam tesis saya. Until today, bila tanya kawan-kawan, pernah nampak tak pakcik yang very kurus, kering, nampak tua, dalam 80-90 years old, sapu-sapu dekat belakang sekolah? Tidak ada seorang pun pernah nampak orang yang saya describe. Pelik kan, Casey? Siapa pakcik tu? And untuk pengetahuan semua, I score A+ untuk tesis saya. Dapat distinction Syabas. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara para penonton, itulah pengalaman seram pada malam ini dalam rancangan Malam Seram, horror talk show bukan sekadar cerita seram, yang mana dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh ejen hartanah yang bertauliah #Team Mirza Fai. Mereka telah pemenang banyak anugerah, winner of multiple Pegasus Awards. Anda boleh dapatkan khidmat mereka, boleh hubungi Top One Property Agent iaitu Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni 83338555 untuk dapatkan khidmat daripada mereka. Dan terima kasih pada semua yang sudi tonton Malam Seram, dan jangan lupa lah untuk hubungi Mirza Fai untuk dapatkan khidmat jual beli hartanah dengan mudah dan lebih sempurna, insya-Allah. Dari Casey untuk anda semua, sekali lagi terima kasih, dan pada anda yang telah pun datang support saya ketika Malam Seram Lagi Seram yang diadakan di Esplanade awal tadi dan semalam. Semua ada 3 show, dan harap anda semua terhibur lah ya dengan show Malam Seram Lagi Seram di Esplanade. Dan kalau ada kekurangan ketika Casey mengendalikan rancangan Malam Seram Lagi Seram, apa jua aspek, Casey mohon maaf, dan insyaAllah Casey akan cuba perbaiki dari masa-masa akan datang ya. Semoga kita jumpa lagi, dan pada semua sekali lagi selamat Malam Seram. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.